Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. نويت التعلم والتعليم نويت التذكر والتذكير نويت النفع والانتفاع نويت الإفادة والاستفادة نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ابتغاء في مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين. Baik, kita sambung pengajian kita di dalam perbahasan kitab Taqribul Ikhwan karangan Tuan Guru Syekh Abdul Qadir bin Wamiyah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Jadi pada pengajian yang lalu kita telah tiba di perbahasan qiyamuhu ta'ala binafsihi, iaitu pada percaman kita kata. Di situ. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Percaman kita kata begitu itu dengan sebab kita fikir. Kalau adanya dengan jalan tumpang zat yang lain, maka dinamakan dia sifat. Baik. Kita dah jelas pada pengajian yang lalu bahawa sifat qiyamuhu ta'ala binafsih itu ada dua makna. Makna yang pertama, ada Allah Ta'ala itu dia ada dengan tidak tumpang kepada zat yang lain. Satu. Yang kedua, ada dia itu ada dengan bukan dijadikan oleh zat yang lain. Dua makna. Sebab itu kita katakan dan kita telah membahagikan kedua-dua ciri tersebut, kedua-dua makna tersebut kepada empat bahagian, kepada empat bahagian, iaitu jikalau ada makna yang pertama tetapi tidak ada makna yang kedua, kalau ada makna yang kedua tidak ada makna yang pertama, atau jikalau ada dua makna ataupun dia tidak ada kedua-dua makna daripada qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu kita dah sebut, dah lepas pada pengajian yang lalu. Kemudian di sini Tuan Musannif nak masuk pada membicarakan dalil akli bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Baik. Percaman kita kata begitu itu dengan sebab kita fikir. Kalau adanya dengan jalan tumpang zat yang lain, maka dinamakan dia sifat. Kalau Allah Ta'ala itu dia ada dengan jalan, dengan cara dia menumpang kepada zat yang lain, maka ketika itu dia bukan zat tetapi dia adalah sifat. Kerana sifat itu maqama bi ghairih. Adapun zat maqama bi nafsih. Sesuatu yang ada dengan dirinya sendiri. Sifat sesuatu yang ada dengan jalan menumpang kepada yang lain. Sekira-kira kalaulah sifat itu dia tidak menumpang kepada yang lain, maka dia tidak boleh wujud. Maka syarat untuk wujudnya sifat dia mesti tumpang kepada zat. Baik. Dan jikalau sifat itu baharu, maka dia akan tumpang kepada zat yang baharu. Kalau sifat itu qadim, maka dia akan ada pada zat yang qadim. Dengan jalan tumpang zat yang lain, maka dinamakan dia sifat. Kalau begitu tetaplah iradah ilal akhir. Qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Kerana sifat-sifat ma'ani itu
ada pada zat Allah Ta'ala. Zat, dia kata, ialah mau benda itu zat yang membawa dirinya sendiri. Adapun sifat, maka tentulah tak boleh ada sifat ada padanya sifat yang bangsa ada. Maksudnya, sifat ma'ani, zat Allah Ta'ala, jikalau nak ada sifat ma'ani kepada zatnya, maka sifat ma'ani itu dia tidak akan ada melainkan kepada zat. Kerana sifat ma'ani itu dia wujudi. Dia tidak boleh ada kepada sesuatu sifat yang wujudi. Dia hanya akan ada kepada zat sahaja. Dia hanya menerima untuk berdiri kepada zat. Itu sifat ma'ani. Kerana dia sifat ma'ani ini martabat dia tinggi. Jadi dia hanya akan berdiri ada kepada zat sahaja. Baik. Adapun sifat, jadi sebab itu bila kita kata, jikalau Allah Ta'ala itu bukan zat, tetapi dia itu sifat, maka ketika itu hilanglah, luputlah daripada Allah Ta'ala itu sifat-sifat ma'ani. Kerana sifat ma'ani itu hanya ada kepada zat. Dia tidak boleh sifat berdiri kepada sifat. Sifat yang ada, dia tidak boleh berdiri kepada sifat yang ada. Jadi sebab itu, kalau kita takdirkan Allah itu adalah sifat yang ada, maka sifat ma'ani yang lain, dia tidak akan ada kepada sifat yang wujudi. Tetapi dia hanya akan ada kepada zat. Apa kesan dia? Jikalau Allah itu tidak bersifat dengan kudrah iradat ilal akhir, maka akan membawalah kepada lemahnya Allah Ta'ala. Bila lemah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu tidak mampu untuk menjadikan alam ini. Bila dia tidak kuasa, tidak mampu untuk menjadikan alam ini, maka alam ini tidak ada. Bila alam ini tidak ada, maka hukumnya mustahil. Kenapa? Kerana musyahadah kita telah menyaksikan bahawa alam ini ada, maka wajib kita kata bahawasanya mustahil akal kata bahawa alam ini tak ada, kerana telah nyata pada musyahadah kita kewujudan alam ini, maka di sana pasti ada sesuatu zat yang menciptakan alam ini, dia itu bersifat dengan kudrah. Maka syarat sesuatu itu dia bersifat dengan kudrah, kudrah itu hanya akan ada kepada zat. Maka tak dapat tidak, Tuhan yang menciptakan alam itu, dia itu bila mana dia bersifat dengan kudrah, itu menunjukkan dia itu adalah zat. Dia bukan sifat. Kenapa? Kerana kudrah tidak akan berdiri kepada sifat, melainkan dia hanya berdiri kepada zat. Maka tak dapat tidak, wajib kita mengisbatkan di situ bahawa Allah Tuhan itu adalah zat, bukan sifat. Padanya itu ialah mahu benda itu zat yang membawa dirinya sendiri. Adapun sifat, maka tentulah tak boleh ada padanya sifat yang bangsa ada. Kemudian, bila tak boleh ada sifat ma'ani padanya, pada Allah Ta'ala, maka tetaplah tak sabit maknawiyah. Gatik. Maka maknawiyah pun tidak sabit juga. Bila kita ternafinya ma'ani, maka maknawiyah akan ternafi juga. Maka nyatalah bohong. Maka nyatalah ketika itu bohongnya. Kerana membawa kepada tak boleh ada satu perkara pun bila ternafi kudrat iradat ilal akhir. Tidak ada daripada alam ini. Bila mana Allah Ta'ala, kita kata, bila mana ternafi daripada zat Tuhan, daripada Allah Ta'ala itu sifat kudrah, maka kenapa? Kerana dalilnya kewujudan alam ini. Kemudian jika Tuhan itu adanya dengan sebab ada yang mengadakan dia, maka tentulah baharu. Jika Tuhan itu adanya Tuhan itu
dengan sebab ada yang mengadakan dia. Ya. Tuhan ada dengan sebab ada yang mengadakan dia. Ini dalil yang kedua. Ya. Dalil yang bagi makna yang kedua daripada qiyamuhu ta'ala binafsih. Kemudian jika Tuhan itu adanya dengan sebab ada yang mengadakan dia, maka tentulah baharu. Maka telah terdahulu jalan bahongnya. Ya. Kita dah sebutkan pada pengajian yang lalu, pada sifat qidam, dalil bahawa Allah Ta'ala itu mustahil dia itu diciptakan. Ya. Tetapi wajib Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan qidam. Ya. Tak mungkin Allah Ta'ala itu sama sekali dia bersifat dengan baharu. Ya. Sekira-kira ada yang menjadikan dia. Ya. Maka itu mustahil akal. Maka telah terdahulu jalan bahongnya. Pada dalil qidam dahulu itu, kalau begitu kejaplah adanya Allah Ta'ala. Kejap ni pasti, yakinlah adanya Allah Ta'ala itu dengan cara-cara dirinya dan tak berhajat kepada zat atau kepada yang mengadakan dia. Ya. Baik. Ya. Daripada sini kita tahu daripada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ini, ya, maka sabitlah, ya, kita mengisbatkan bahawa Allah Ta'ala itu dia itu tidak berhajat kepada mahal, tempat, ya, di mana golongan Nasara dan juga golongan Batiniyah, ya, mereka menempatkan Allah Ta'ala. Ini mereka mengiktiqadkan Allah Ta'ala itu memasuki ke dalam tubuh, ya, sebagaimana golongan Nasara mengiktiqadkan Tuhan itu masuk ke dalam tubuh Nabi Isa alaihi salam. Ya, maka kita kata ketika mana Tuhan itu bertempat ataupun masuk ke dalam tubuh Nabi Isa alaihi salam, maka itu akan membawa Allah Ta'ala itu dia bukan zat. Tuhan itu dia bukan zat, tetapi dia itu sifat. Ya. Jelas, ya? Nampak? Bila Tuhan itu sifat, maka ternafi. Sebagaimana setelah kita mengisbatkan qiyamuhu ta'ala binafsih, maka mustahil. Begitu juga dengan golongan batiniyah, ya, yang meyakini Allah Ta'ala itu Tuhan masuk ke dalam tubuh wali Allah Ta'ala yang telah sempurna kewaliannya, maka itu juga batil. Kenapa? Kerana bila mana Tuhan masuk ke dalam tubuh wali Allah, maka ketika itu Tuhan itu dia bukan zat tetapi dia sifat. Ya? Dia bukan zat tetapi dia sifat. Ya? Kerana zat dia tidak berhajat untuk menumpang kepada suatu yang lain. Ya? Begitu juga, ya, ada orang kata, oh ini teori ittihad, ya, maknanya berlakunya kesatuan. Maknanya dua zat dia bercantum menjadi satu. Ya. Apa hukum? Ya. Apa hukum ittihad ni? Ya. Ittihad maknanya dua benda dia bercantum menjadi satu. Hukum dia mustahil. Ya, hukum dia mustahil. Ya, tak boleh. Ya. Dua benda kalau dia bercantum, dia tetap dua benda. Dia tetap dua benda. Dia tak jadi satu. Ya? Kenapa? Kerana dia hanya melekat saja. Tetapi dia tetap asalnya dua. Ya? Pernah tengok cerita Dragon Ball tak? Ya? Kan apa? Mereka ni berkhayal, ya. Buat kartun, mereka ni berkhayal. Ya, macam mana? Ya, gabungkan di antara apa dia? Trunks dengan Goten. Kalau tak salah saya. Trunks dengan Goten, ya, dia bercantum, dia menjadi Gotrunks. Ya. Dia jadi ittihad. Ya. Ya. Kalau dalam kaedah akliyah, kita tak terima. Ya, tak terima ittihad itu berlaku. Ya. Kenapa? Kerana ittihad itu, maksud ittihad dia adalah dua perkara yang berubah menjadi satu. Ya, maka dua perkara
kalau dia berubah menjadi satu, dia sebenarnya dua perkara juga. Dan perkataan orang yang mengatakan Allah itu dia bersatu di dalam tubuh Nabi Isa ataupun tubuh wali Allah, maka perkataan seperti itu kalam yang kufur, kalam yang bawa kepada kekufuran. Wal iyazubillah. Tengok sini. Saya baca sikit. Kenapa kita kata ittihad itu dia adalah kufur? Dia adalah suatu perkara yang mustahil. Mustahil sama ada berlaku pada perkara yang qadim ataupun perkara yang hadis. Dalilnya mana? Wa burhanuhu anna syai'aini idza ittahada. Apabila dia bergabung, fa in baqiya mawjudain ala halihima fala ittihada. Kalau terbaki, maknanya dua yang bergabung tadi, dia itu tetap dua itu dia tetap ada bersama-sama, cuma dia melekat, maka itu sebenarnya dia tak ittihad, dia sebenarnya masih lagi dua. Tapi jikalau kedua-duanya musnah, wa in udima ma'an, kalau kedua-duanya musnah, kemudian yang ada itu sesuatu yang lain, maka itu bukan dua tadi. Dia bukan ittihad, tetapi yang dua tadi itu, dia itu musnah sebenarnya. Dia itu binasa. Yang ada itu adalah suatu perkara yang lain, bukan hasil daripada dua tadi. Falam yattahida. Wa in unima ahaduhuma dunal akhar imtana al-ittihad. Kalau dia bercantum, kita kata, kalau dua yang tadi, dua yang berasal tadi, dia bercantum, contoh orang kata, oh ini Nabi Isa, ini Allah Ta'ala, dia bercantum menjadi Nabi Isa yang satu, tetapi yang satu ini, dia binasa, dengan makna kita hanya yang zahirnya, yang wujudnya hanya satu, ketika mana dia bergabung, tetapi yang wujudnya itu satu, yang satu lagi binasa, maka itu bukan ittihad. Itu bukan ittihad, kerana yang satu tu dia binasa. Imtana al-ittihad li anna al-ma'duma laysa ainal mawjud. Kerana yang hilang tadi itu dia bukan diri yang ada tadi. Dia berbeza, dia adalah dua perkara yang berbeza. Maka wal qaulu bil ittihad kufrun bi ijma'il muslimin. Dan perkataan orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu dia bercantum, bergabung dengan tubuh seseorang, maka hukumnya kufur. Wal iyazubillah. Begitu juga kepercayaan Hindu, Buddha. Setengah mereka itu mempercayai bahawanya Tuhan masuk ke dalam berhala. Kenapa mereka menyembah berhala? Kata mereka, sebab keyakinan mereka itu Tuhan masuk ke dalam berhala. Maka kita menyembah Tuhan, kita menyembah berhala, sebenarnya kita menyembah Tuhan, kata mereka. Maka i'tiqad seperti itu adalah i'tiqad yang membawa kepada kekufuran. Alasannya apa? Kalau tidak, kita tak tahu nak sembah ke arah mana. Kita tak nampak Tuhan. Tetapi kalau Tuhan masuk ke dalam berhala ini, maka kita letak berhala, kita sembah. Itu dia. Baik. Kita masuk pada perbahasan seterusnya, sifat wahdaniyah. Wajib juga. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bahasan sifat wahdaniyah. Wajib juga kita i'tiqad kata Tuhan itu satu jua pada zatnya dan sifatnya dan perbuatannya. Wajib. Wajib kita mengiktiqad bahawa Allah Ta'ala itu satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan. Tiga perkara ini. Maka satu zatnya itu ialah ibarat daripada ternafikan muttasil padanya pada zat. Jadi makna yang pertama daripada wahdaniyah fi zat itu ternafi kam muttasil. Iaitu, apa tafsir dia? Apa tafsir kam muttasil? Ternafi kam muttasil. Iaitu bukan zatnya Allah Ta'ala yang bangsa dapat difardu boleh bahagi beberapa juzuk. Seperti 2 juzuk mathalan. Maka tidak begitu. Maka benda yang dapat dibahagikan itu dinamakan dia jisim. Jadi
ternafinya kam muttasil bagi zat Allah Ta'ala itu, maknanya zat Allah Ta'ala itu dia tidak berjuzuk-juzuk. Maknanya dia tidak berjuzuk-juzuk. Siapa ni? Afifi. Oh. Apa khabar? Sihat? Bila nak pulang ke Malaysia? Ya. Alhamdulillah sihat. Ya. Pulang ke Malaysia tu tak tahu lagi ya. Tak ada lagi. Ya, tak ada plan lagi. Ya. Setakat ni akan kekal di sini ya. InsyaAllah ya. Tunggu habis belajar. Ya, tunggu habis belajar. Ya, tapi belajar tu tak habis ya. Baik. Jadi, ya, Allah Ta'ala itu, zatnya itu tidak bersifat ternafinya kam muttasil pada zat. Apa makna? Yakni zat Allah Ta'ala itu dia tidak terdiri daripada beberapa juzuk. Ya. Apa makna? Yakni zat Allah Ta'ala itu dia tidak terdiri daripada beberapa juzuk. Ya. Walaupun ya, jadi yang ternafi dia sini berlaku tarkib. Berlaku tarkib, maknanya tarkib ni susunan. Ya. Susunan pada zat Allah Ta'ala itu tidak boleh berlaku sama sekali secara mutlak. Sama ada tarkib itu dia berlaku dengan sebab susunan beberapa jauhar firid. Ya. Ini satu jauhar firid. Ya. Kan kalau tisu ini. Ya. Ini satu jauhar firid, satu jauhar firid, satu jauhar firid, satu jauhar firid. Dia bergabung, dia menjadi tisu. Ya. Ataupun tarkib itu berlaku secara hayula wa surah. Ya. Secara hayula wa surah. Ya. Ini teori falasifah di mana mereka tidak mengatakan bahawasanya jisim ini dia terbina daripada jauhar firid. Tetapi indal falasifah, jisim itu dia terbina daripada hayula wa surah. Ya. Jadi hayula wa surah ini dia macam hayula ni dia satu rangka. Ya. Rangka yang telah ada. Dan rangka itu dia itu kita tak nampak dengan mata kepala kita. Tetapi dia itu ada dan dia itu qadim. Ya. Indal falasifah. Ya. Kemudian, contoh ya. Ketika mana adanya tisu ini surah. Ya. Jadi, surah ini, dia bergabung, dia masuk kepada hayula tadi, maka dia menjadilah satu gambaran perkara ini nama dia tisu. Ya. Begitu. Ya. Begitu lebih kurang. Ya. Teori falasifah ya, di dalam masalah mumkinat ini. Pun itu juga dikatakan tarkib. Ya, itu juga dikatakan berlaku tarkib. Ya, maka itu semua ternafi pada zat Allah Ta'ala. Ya, ataupun apa sahaja perkara-perkara yang memungkinkan untuk berlaku tarkib walaupun bukan daripada jalan hayula wa surah dan juga jalan jauhar firid. Ya. Baik. Okey. Ya. Yang kedua. Kemudian kata musannif, yang bangsa dapat difardu boleh bahagi beberapa juzuk seperti 2 juzuk masalan, maka tidak begitu. Maka benda yang dapat dibahagi itu dinamakan dia jisim. Ya. Sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan itu nama dia jisim. Ya. Maka sekurang-kurang
nak dikatakan sesuatu itu jisim ialah dia itu boleh dibahagikan kepada dua jalan. Apa dia? Sama ada panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Dia boleh dibahagikan sekurang-kurang dua jalan, maka cukuplah sah bahawa dia itu adalah jisim. Selama mana dia itu boleh dibahagi. Pensel ini panjang, boleh dibahagi, boleh potong, boleh lagi potong, boleh lagi potong, boleh lagi potong, boleh lagi potong. Sampailah juzuk yang kecil, selama mana dia boleh dipotong, maka dia nama dia adalah jisim. Walaupun dia itu hanya boleh dipotong daripada dua jalan sahaja. Dengan sekira-kira dia ada panjang dan lebar, cukup. Tetapi kalau indal falasifah, dia mesti syaratnya ada tiga. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kalau tidak cukup tiga, maka dia tidak dikatakan sebagai jisim. Dan juga kam muttasil. Yakni dikatakan juga dia itu kam muttasil, yakni bilangan yang berhubung. Bilangan yang berhubung ialah, kita kata maksud kam di sini, kam dengan makna bukan kam istifhamiyah, tetapi kam khabariyah. Kam khabariyah maknanya banyak. Macam mana? Kan ini. Ini kan jisim jauhar firid yang berhubung. Ini berhubung di sini, berhubung. Setiap ini dia berhubung, maka dia membentuk jisim. Dia membentuk jisim. Dan diibaratkan daripada ternafi kam munfasil, yakni bilangan yang suku-suku. Dimula-mula lagi dengan bahawa ada Tuhan yang satu lagi. Menjadi dua dengan dia, maka tidak. Jadi bahagian kita kata wahdaniyah fi zat. Yang kedua ialah ternafi kam munfasil pada zat. Kam munfasil pada zat. Apa maksud kam munfasil? Iaitu ada banyak tetapi yang bercerai, yang berpisah-pisah. Yang tadi kita kata muttasil maknanya dia berhubung. Dia berhubung menjadi sebuah jisim. Tapi ini tak. Ini kam munfasil maknanya zat. Ini zat. Ini zat satu. Ini zat satu. Dia munfasil, dia bercerai. Dia tidak bersama-sama. Maka kita kata ini maknanya apa? Maknanya tidak ada satu zat yang menyerupai dengan zat Allah Ta'ala. Kalau saya kata, saya ambil ini tisu, kemudian ini tisu lagi, ada banyak tisu. Jadi antara tisu dengan tisu, dia munfasil, dia bercerai. Maka itulah, kan kita kata tisu ini serupa dengan tisu ini, tisu ini serupa dengan tisu ini, tisu ini serupa dengan tisu ini. Maka ketika itu tisu itu tak berlaku wahdaniyah. Kenapa? Kerana dia ada tashbih dia, ada keserupaan dia. Ini serupa dengan ini serupa dengan ini serupa dengan ini. Adapun zat Allah Ta'ala itu, dia ternafi pada zat dia kam munfasil. Macam mana? Zat Allah Ta'ala itu dia adalah zat yang satu, tidak ada satu zat yang lain pun yang menyerupai zat Allah Ta'ala. Tidak ada zat yang lain yang menyerupai zat Allah Ta'ala. Maka itu kam munfasil pada zat ternafi. Maka tidak. Dan satu pada sifat itu ibarat ternafi kam muttasil padanya. Dengan bahawa sifat Tuhan itu dua-dua bangsa mathalan. Dua-dua sebangsa mathalan. Seperti dua kudrah iradat ilal akhir, maka tidak. Okey. Bahagian yang kedua dalam wahdaniyah
ialah wahdaniyah fi sifat. Ya, apa maksud? Wahdaniyah fi sifat. Ya, satu pada sifat. Makna yang pertama ialah ternafi kam muttasil pada sifat. Bagaimana? Yakni sifat Allah Ta'ala itu, ya, setiap bila sebut sifat di sini, sifat yang wujudi, ya. Sifat di sini murad yang dikehendaki sifat dalam perbahasan di sini ialah sifat yang wujudi saja, iaitu sifat-sifat ma'ani. Ya. Maka sifat-sifat ma'ani ini, dia ini adalah sifat yang satu sahaja pada zat Allah Ta'ala. Dia bukan sifat yang berbilang-bilang. Ya. Yakni pada zat Allah Ta'ala itu ada satu qudrah, satu iradah, satu ilmun, satu sama', satu basar, satu kalam. Ya. Dia tidak berbilang-bilang. Ya. Maknanya pada zat Allah Ta'ala itu tidak ada 2 kudrah, 3 kudrah, 4 kudrah, 100 kudrah. Tak. Ya. Baik. Orang tanya, macam mana Allah Ta'ala mengadakan alam? Ya. Allah mengadakan lembu, Allah mengadakan pokok, Allah mengadakan zaid, Allah mengadakan rumah, batu, langit, bumi, laut dan sebagainya. Allah menciptakan kesemua ini dengan satu kudrat pada zatnya. Dengan satu kudrat. Ya. Kerana apa? Kerana golongan seperti falasifah, mereka menafikan satu kudrah itu boleh menciptakan pelbagai perkara. Ya, kerana mereka mensyaratkan, ya, banyak kudrah pada zat Allah. Satu kudrah ini menciptakan langit, kudrah ini menciptakan bumi, kudrah ini menciptakan matahari, kudrah ini menciptakan manusia, kudrah ini menciptakan pokok, kudrah ini menciptakan laut dan sebagainya. Ya. Jadi ada banyak kudrah pada zat Allah Ta'ala. Maka ini batil. Ya, ini salah. Ya. Ya. I'tiqad kita ialah ternafi kam muttasil pada sifat, yakni satu kudrah pada zat Allah Ta'ala, satu ilmun pada zat Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana di sisi Ahli Sunnah, satu sifat itu dia boleh bertakluk kepada bermacam-macam perkara. Dia bertakluk kepada langit, takluk kepada bumi, takluk kepada manusia, takluk kepada pokok, takluk kepada binatang, kambing, lembu, harimau dan sebagainya. Allah Ta'ala kuasa, kudrah Allah Ta'ala itu dia boleh untuk bertakluk kepada perkara yang berbilang-bilang. Jadi yang berbilang-bilang itu muta'allaq, perkara yang ditakluk oleh kudrah, bukan kudrah yang berbilang, tetapi muta'allaqnya. Adapun kudrah itu satu jua. Baik. Ilal akhir, maka tidak, dan diibaratkan pula daripada ternafi kam munfasil padanya dengan bahawa ada sifat bagi yang lain boleh beri bekas seperti ada kudrah bagi yang lain boleh membekaskan pada apa-apa bekasan, maka tidak. Yang kedua pada sifat wahdaniyah fi sifah. Yang kedua maknanya ternafi kam munfasil pada sifat. Ya. Ternafi kam munfasil pada sifat Allah Ta'ala. Apa makna? Kam berbilang-bilang, munfasil yang bercerai, berbilang-bilang yang bercerai. Ya, macam mana? Tadi kita bahas kam muttasil itu pada zat Allah Ta'ala sahaja. Sekarang kam munfasil, berbilang yang bercerai ini kita bahas pada zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Dengan makna, jikalau di sana ada satu zat selain daripada zat Allah Ta'ala yang bersifat sebagaimana sifat kudrah yang ada pada zat Allah Ta'ala, maka itu ternafi. Ya, maka itu ternafi.
Okey ya. Baik. Seterusnya, dan diibaratkan pula, jadi kam munfasil pada apa tadi? Kam munfasil pada sifat. Ternafi kam munfasil pada sifat dengan makna ternafinya sifat sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala itu ada kepada ada satu zat yang lain yang bersifat sebagaimana sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Maka itu yang ternafi. Ya. Kudrah Allah Ta'ala, kudrah yang memberi bekas. Maka pada Zaid juga ada satu kudrah yang memberi bekas. Maka kan bersamaan ketika itu luputlah wahdaniyah pada zat Allah Ta'ala. Luputlah wahdaniyah fi sifah pada zat Allah Ta'ala. Maka sebab itu kita nafikan, kita ternafinya adanya sifat kudrah sebagaimana pada zat yang lain, sebagaimana sifat kudrah yang ada pada zat Allah Ta'ala. Begitu juga pada sifat ilmun, sifat hayat, sifat baqa, sifat iradat, sama, basar, kalam. Kiaskanlah. Ada pun disandar kepada tuturan, kepada makhluk, seperti rumah itu tukang Abdullah buat, masalan, maka dengan jalan ikhtiar dan usaha jua, yakni sengeling hati, sengeling yakni kehendak hati, dan susah lelah, yakni dengan berpenat-penat, dan berserta anggotanya jua, yakni dengan anggotanya lah, dengan tubuh badannya, bukanlah dengan jalan makhluk memberi bekas. Jadi sebab itu kita kata isnad di sini, kita menyandarkan sesuatu perbuatan kita kepada menciptakan sesuatu, jadi membuat sesuatu perkara, ataupun kita menisbahkan kepada orang lain. Siapa buat rumah tu? Oh, Pak Mat. Kontraktor nama dia Pak Mat, dia yang buat rumah tu. Kita kata macam tu dengan jalan kita menisbahkan buat itu kepada usaha dia. Kita menisbahkan kepada usaha dia, ikhtiar dia di dalam membuat rumah itu. Bukanlah, jadi isnad di sini kita kata isnad majazi, bukan isnad hakiki. Kerana isnad hakiki itu ialah kepada Allah. Isnad majazi itu kita sandarkan kepada makhluk. Tetapi makhluk, perbuatan makhluk, ikhtiar makhluk, usaha makhluk itu adalah usaha yang tidak memberi bekas. Baik. Baik. Maka tengok. Okey, selesai. Dan satu pada perbuatan itu ibarat daripada ternafi perbuatan daripada yang lain. Jadi makna yang ketiga, wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah fil af'al ini ternafi di sini, tengok musannif kata. Dan satu pada perbuatan itu ibarat daripada ternafi perbuatan daripada yang lain, atas jalan memberi bekas dengan jalan muttasil, dengan bahawa berkongsi perbuatan Tuhan kita dengan perbuatan bagi yang lain, atau dengan jalan munfasil, dengan bahawa berasing-asing dengan tagan ini kerja. Maka tidak kedua-duanya. Imma Tuhan kita itu dia
melakukan sesuatu, mengadakan sesuatu, memperbuat sesuatu, itu dengan jalan muttasil. Macam mana? Contoh Tuhan buat langit. Kemudian ada satu zat yang lain yang menyertai perbuatan Tuhan di dalam membuat langit. Itu maksud dia dengan jalan muttasil. Yang kedua, dengan jalan munfasil. Macam mana? Tuhan buat langit, kemudian ada yang lain buat bumi. Ataupun macam ni. Kita boleh takdirkan. Tuhan, jalan muttasil tu macam mana? Contoh jalan muttasil tu macam mana? Macam ni. Yang berhubung. Ini contoh macam mana Ini kan kita kata ini pensel Pensel ini dia ini terdiri daripada jauhar firid yang sangat banyak. Ini jauhar firid. Dia bergabung, dia bercantum sampai membentuk sebuah jisim nama dia pensel. Kemudian di sini wahdaniyah fil af'al dengan jalan munfasil di sini. Allah mula-mula dikata muttasil. Di sini contoh Tuhan buat jauhar firid sebelah hujung ni. Hujung ni. Tuhan buat ini. Kemudian ada zat lain yang bersyarikat, yang bersekutu dengan Tuhan buat jauhar firid di sini juga. Itu muttasil. Ini dia berkongsi dalam membuat satu benda yang sama. Kalau munfasil, Tuhan satu buat sini, Tuhan A. Tuhan B buat sini. Ini jauhar firid yang berbeza. Jauhar firid yang berbeza, yang menciptakan, yang mengadakan pensel ini. Itu atas jalan munfasil. Maka kedua-dua ini adalah ternafi. Ternafi perbuatan Allah Ta'ala itu seperti itu. Maknanya Tuhan menciptakan alam ini. Tuhan menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Tuhan menciptakan itu. Perbuatan Tuhan itu adalah perbuatan, satu-satunya perbuatan yang menciptakan alam. Tidak ada satu zat yang lain yang berkongsi dengan Allah Ta'ala di dalam menciptakan alam ini. Baik. Itu jalan muttasil. Atau ada Tuhan A buat alam, cipta alam, kemudian Tuhan B menciptakan alam yang satu lagi, ataupun bahagi-bahagi. Tuhan A buat ini, Tuhan B buat ini. Boleh juga. Ikut. Kita boleh takdirkan macam-macam wajah. Macam-macam berbagai wajah. Adapun kam muttasil dengan makna banyak perbuatan, akan tetapi daripada Tuhan kita jua belaka-belakanya, maka tidak dinafikan, dia hanya wajib disabit. Adapun wahdaniyah fil af'al dengan makna kam muttasil macam mana? Satu pensel ataupun satu orang, contoh dia. Tuhan menciptakan satu orang nama dia Zaid. Kemudian Tuhan menciptakan pada Zaid ini, Tuhan memperbuat kepala bagi dia, membuat tangan bagi dia, memberi rezeki kepada dia, memberi kesihatan kepada dia. Ini semua kan perbuatan Tuhan. Memberi rezeki, menyempitkan rezeki, memberi sembuh, menyakitkan dia, memberikan bahagia, memberikan sedih. Itu kan semua perbuatan Tuhan. Memberi nikmat, menarik nikmat. Itu semua perbuatan Tuhan. Maka semua perbuatan Tuhan ini kepada satu zat, iaitu Zaid tadi. Orang tadi nama dia Zaid. Maka ini tidak dinafikan. Ini wajib kita isbat. Wajib diisbatkan. Jadi, kam muttasil itu ada dua makna. Kam muttasil fil af'al itu ada dua makna.
Ya. Yang pertama wajib kita nafi, yang kedua wajib kita sabit. Percaman kata satu Tuhan itu ialah kita fikir kalau dua masalan, maka tentu kedua-dua itu semata-mata Tuhan. Sekejap, ya, sekejap. Okay, ya. Jadi setelah kita memahami tentang wahdaniyah fil af'al, ya, setelah kita memahami wahdaniyah fil af'al, ya, sebelum kita masuk kepada dalil wahdaniyah, maka kita memahami bahawasanya perbuatan yang memberi bekas itu hanyalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu perbuatan Tuhan, ya. Maka perbuatan-perbuatan yang lain selain daripada perbuatan Allah Taala itu adalah perbuatan yang tidak memberi bekas sama sekali, ya. Ya, sama ada perbuatan itu dengan jalan tabiat, ya, ataupun dengan jalan Allah menciptakan kekuatan di dalam seseorang, ya. Jadi kedua-duanya ini tidak kita kata tidak memberi bekas, ya, kerana yang satu-satunya perbuatan yang memberi bekas itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Di sini disebut, ya, wa kadza la ta'thira lil ibad wa ghairihim min al ahya fi af'alihim, ya. Begitu juga, ya, perbuatan manusia ini, ya, perbuatan hamba, seorang hamba manusia, ya, ataupun benda-benda hidup yang lain, dia adalah perbuatan yang tidak memberi bekas, ya. Di mana perbuatan seorang hamba itu terbahagi kepada dua. Ada perbuatan ittirariyah, ada perbuatan ikhtiyariyah. Ittirari ni apa? Ittirari ini ialah perbuatan yang berlaku daripada seseorang tanpa dia nak buat. Dia tak pilih pun untuk buat, tetapi benda tu jadi pada dia. Ya. Macam mana? Ittirar ni maknanya terpaksa, ya. Dia terpaksa buat. Dia tak nak buat, tapi dia terpaksa buat. Macam mana? Ya. Seperti orang kesejukan, ya, orang yang kesejukan, badan dia menggigil tak? Ya, badan dia menggigil. Ketika badan dia menggigil, maka dia menggigil itu kan perbuatan dia. Tetapi perbuatan itu perbuatan ittirari, bukan dia nak, bukan dia buat-buat menggigil. Tak, ya, orang Parkinson bukan dia buat-buat menggigil, tapi dia jadi sendiri, ya, bukan dengan sebab dia usaha nak jadi menggigil. Bukan dia usaha untuk menggigil, tetapi menggigil tu dia datang sendiri, ya. Begitu juga, ya, orang panjat pokok, ya, orang panjat pokok, dia panjat, kemudian dia jatuh daripada pokok, berdebu. Dia jatuh tu bukan dia ikhtiar, tak, dia tak ikhtiar, tapi dia jatuh, ya. Maka perbuatan dia jatuh itu ittirari, kita kata dia terpaksa untuk jatuh, ya. Maka perbuatan ittirari ini, ya, daripada siapa? Ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Perbuatan ittirari, ya, yang bangsa bukan ikhtiar, bukan pilihan, ya, bukan kehendak seseorang, ya. Dia tak lahir daripada hati seseorang untuk buat, ya. Mana ada orang panjat pokok tiba-tiba dia nak jatuh sendiri berdebum, tak, ya. Kalau paling-paling kalau dia lompat pun, dia lompat tu dia mesti dia landing tu kena cantik kaki dia, ya. Kalau tidak silap-silap boleh patah, ya. Tapi tak, ni dia terjatuh, ya, dia terjatuh, mungkin kepala jatuh dulu atau punggung dia jatuh dulu, ya. Jadi itu perbuatan yang ittirar, dia terpaksa terjadi kepada dia. Maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang dicipta oleh Allah Ta'ala kepada seorang makhluk, ya. Jadi kita kena faham. Jadi perbuatan yang Allah ciptakan kepada seseorang ini, Allah yang kehendak dia jadi macam tu, perbuatan dia berlaku pada dia seperti itu,
dia aksiden, dia jatuh motosikal, dia jatuh pokok, dia tergelincir dalam tandas, ya, dan sebagainya, ya, kita kata tangan dia melecur. Mana ada orang nak melecurkan tangan dia pergi hulur tangan dia dekat api? Tak ada. Ya. Mana ada orang pergi bawa kereta dia sendiri nak aksiden, dia pergi langgar? Tak ada. Ya. Tak. Dia berlaku itu secara ittirari. Ya, kerana apa? Bukan ikhtiar dia, tetapi itu adalah kehendak Allah. Allah menjadikan fa'il itu, perbuatan itu kepada orang tadi. Ya. Maka di sini tidak ada khilaf pada perbuatan ittirariyah, bahawa perbuatan ittirariyah itu datang daripada Allah Ta'ala. Maka perbuatan ittirariyah ini tidak ditaklifkan atas seseorang. Ya, seseorang yang melakukan perbuatan ittirariyah, dia tidak ada taklif pada dia. Dia tidak ditaklifkan. Ya, contoh. Sebab itu, kalau seseorang yang ditimpa bala, musibah, dia aksiden, dia terjatuh, macam-macam, macam-macam musibah, dia kena corona ke, COVID, macam-macam. Itu bukan dia yang nak. Mana ada orang dia pergi usaha, dia nak COVID, tak. Tetapi itu ittirari. Maka perbuatan ittirari ini, dia adalah perbuatan yang tidak ditaklifkan Allah Ta'ala. Jadi kalau seseorang itu dia melakukan perbuatan ittirari ini berlaku kepada dia, maka perbuatan itu tidak ada taklif pada dia. Tidak ada taklif, tidak ada dosa dan pahala pada perbuatan ittirari. Kelip mata. Kelip mata. Kelip mata itu ittirari. Kadang-kadang kita kelip sendiri. Degupan jantung kita, ini ittirari. Ini tak ditaklif. Mana ada kita ditaklifkan, setiap kali berdenyut dapat satu pahala, setiap kali berdenyut dapat satu pahala. Kalau kita tahan denyutan, maka tak dapat pahala, berdosa. Tak ada. Kenapa? Kerana dia ittirari. Mukallaf dia tak mampu mengawal perbuatan-perbuatan ittirari. Dia hanya ditaklifkan kepada perbuatan-perbuatan yang dia boleh ikhtiar. Dia boleh usaha untuk buat perkara itu. Sebab itu, banyak perkara-perkara yang ittirari ini di dalam kehidupan kita. Sebab itu, kalau kita nak marah seseorang, ataupun kita nak terlalu gembira dengan sesuatu itu, kadang-kadang kita dipuji, sebenarnya kita kena fikir, kita dipuji itu, perbuatan itu ikhtiar ataupun ittirar. Kadang-kadang perbuatan ittirar itu dipuji. Begitu juga kadang-kadang kita terlalu marah dengan seseorang, padahal itu ittirar, ittirari. Dia tak ada kuasa untuk menahan perkara itu. Benda tu berlaku kepada dia tanpa dia ada kuasa untuk, dia tak mampu, tak ada kudrah untuk menolak perkara itu kerana ittirari. Jadi kita kena lihat dalam kehidupan kita ini ada bangsa ittirari dan juga ikhtiari. Baik. Jadi tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahawasanya yang menciptakan perbuatan ittirari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbuatan ikhtiari, ini perbuatan yang bangsa usaha yang Allah ciptakan kepada seorang manusia, seorang hamba, maka itu Allah menciptakan bersama perbuatannya itu kudrah. Allah menciptakan bersama dengan perbuatannya itu kudrah. Macam mana? Ketika mana Allah menghendaki seseorang itu memperbuat perbuatan ikhtiari kepada seseorang hamba, seperti berdiri, duduk, berjalan,
Ya, contohnya. Ya. Maka ketika mana Allah nak menciptakan, ya, Allah nak menciptakan perbuatan ikhtiari tersebut kepada seseorang mukallaf, hamba, maka seseorang itu dia akan terlintas untuk melakukan perkara tersebut dalam akal dia, dalam zihin dia. Dia akan terlintas, nak berjalan dah kejap lagi. Tak. Dia terlintas, ya. Dia terlintas untuk berjalan, contohnya. Kemudian Allah menjadikan, ya, kepada hambanya itu sebab, ya, untuk dia melakukan fi'il tersebut, perbuatan tersebut, ya. Iaitu macam mana? Apa sebab dia? Dia mempunyai kehendak untuk melakukan perkara tersebut. Ya, dia cenderung untuk melakukan perkara tersebut, untuk berjalan, contohnya. Ya. Kemudian ketika mana dia cenderung untuk melakukan berjalan tadi, maka Allah menciptakan kudrah kepada hamba ini. Ya. Allah menciptakan kudrah kepada hamba ini, maka terhasillah fi'il, ya, fi'il yang bangsa ikhtiari ini, dia terhasil bersama kudrah. Dia terhasil bersama kudrah yang Allah ciptakan pada hamba ini. Maka adakah kudrah ini yang Allah ciptakan pada hamba ini tadi, dia adalah kudrah yang memberi bekas untuk seseorang itu boleh untuk melakukan jalan tadi ataupun tidak? Tak. Ya. Kudrah yang Allah ciptakan pada seseorang tadi untuk dia melakukan jalan tadi, melakukan perbuatan berjalan tadi, itu bukan terkesan daripada kudrah yang diciptakan Allah pada tubuh badan dia, tetapi Allah yang memberi kesan. Kudrah Allah yang memberi kesan kepada seseorang di dalam dia melakukan berjalan tadi. Ya, ini kena faham. Ya. Ya. Jadi seseorang itu dia ditaklifkan dengan sebab apa? Ya, dia itu ditaklifkan, kita kata diberatkan dengan hukum berjalan itu dengan sebab apa? Sebab dia mempunyai cenderung hati, ataupun kita kata dia mempunyai kehendak. Maka kehendak dia, ya, cenderung hati dia untuk melakukan sesuatu itu, itulah taklif kepada seseorang besok di akhirat nanti. Ya. Dengan sebab itu dia akan ditaklifkan dengan jalan dia itu. Ya. Dia akan dihukumkan pada hari akhirat besok tentang perbuatan jalannya itu, ya, berdasarkan kenapa? Kerana dia ada iradah, ada mail, cenderung kepada melakukan perbuatan berjalan tadi. Ya. Jadi sebab itu kita kata perbuatan ikhtiari ini, dia adalah perbuatan yang perbuatan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang bangsa taklif. Perbuatan yang bangsa ditaklifkan. Dia ada hukum di situ. Hukum haram. Apa hukum berjalan tadi? Haram, harus, wajib, makruh, sunat. Ya, itu bergantung kepada asal hukum harus. Tetapi bergantung kepada, dia terkait kepada apa? Sebab apa dia berjalan tadi? Ke masjid, dia berbuat jalan tadi kenapa? Menuntut ilmu, ke tempat maksiat dan sebagainya. Ya. Jadi yang dihukum tadi apa? Ya, perbuatan-perbuatan ikhtiari itu yang ditaklif. Adapun perbuatan ittirari, dia berjalan, tiba-tiba dia terpijak, kita kata dia terjatuh dalam lubang. Dia terjatuh tu, itu dia tidak ditaklifkan. Dia tidak berdosa dengan sebab dia jatuh. Tak. Kenapa? Kerana dia bukan ikhtiar dia untuk jatuh, tetapi dia terjatuh. Itu ittirari. Perbuatan jatuh dia ke dalam lubang, itu Allah menciptakan. Dan Allah tidak taklifkan dia dengan hukum syarak pada terjatuhnya dia. Tidak ada hukum syarak di situ. Baik. Faham ya? Maka tidak dinafikan dia hanya wajib disabit.
percaman kata satu Tuhan itu ialah kita fikir lagi akan datang. Kita sambung perbahasan kita pada dalil wahdaniyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala